Nama Abdul Hayy bin Muhammad Zaki, nombor matrik 049318. Tafsir Al-Quran bil Ma'sur terbagi kepada dua, iaitu langkah tafsir bil Ma'sur, faktor kelemahan dalam riwayat. Langkah yang pertama ialah dipelajari secara lisan. Langkah ini terdiri daripada riwayat secara berhadapan dan mendengar sendiri daripada Nabi Muhammad SAW. Tafsir pada langkah ini tidak dibukukan. Langkah ini terjadi pada zaman sahabat dan permulaan zaman tabi'in pada kurun pertama hijrah pada zaman Khulafa Rasyidin dan Umayyah. Ciri-ciri keistimewaan langkah ini ialah mentafsirkan sebahagian ayat Al-Quran dan bukan mentafsirkan kesemuanya, dan kurangnya perbezaan pendapat di kalangan para sahabat. Antara pengajarnya ialah Abdullah bin Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud. Langkah kedua ialah membukukan tafsir bil Ma'sur bersama hadis. Terjadi pada zaman tabi'in dan tabi'in pada kurun kedua hijrah pada zaman Abbasiyah. Yang membukukan kitab tafsir adalah tabi'in dan tabi'in. Antara cara penafsirannya ialah mereka telah membukukan dan menuliskan perkataan-perkataan yang maksur pada tafsir, sama ada hadis marfu' atau riwayat yang marfu' ke atas sahabat atau perkataan tabi'in besar. Contoh pembukuannya ialah Mujahid dan Sa'id bin Jubair dan Qatadah membukukan perkataan-perkataan guru mereka, yakni Ibnu Abbas. Antara kitabnya ialah Tafsir Mujahid, Tafsir Qatadah, Tafsir Hasan Basri dan Tafsir Ismail bin Abdul Rahman As-Sudan Al-Kabir. Langkah ketiga ialah membukukan tafsir bil Ma'sur secara sanad yang bersendirian daripada hadis. Langkah ini memisahkan tafsir bil Ma'sur daripada hadis, tidak menulis tafsir ayat Al-Quran secara keseluruhannya, akan tetapi mereka menulis tafsir yang sampai kepadanya sahaja dan tidak menulis tafsir Al-Quran secara sempurna. Ianya terjadi pada zaman tabi'in pada kurun kedua dan ketiga. Langkah yang keempat ialah menulis tafsir secara sempurna secara bersanad. Para pentafsir pada langkah ini mementingkan dengan mengumpulkan riwayat maksud daripada tafsir, daripada hadis-hadis dan perkataan sahabat serta tabi' dan tabi'in. Ciri keistimewaannya ialah menafsirkan Al-Quran secara sempurna mengikut tertib mushaf, yakni menafsirkan Al-Quran pada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas. Kemudian mereka menyebut perkataan-perkataan yang maksud pada setiap ayat. Langkah yang kelima ialah membuang atau tidak menyebut sanad-sanad daripada tafsir bil Ma'sur. Langkah ini bermula selepas Tabari dan Ibnu Hatim dan Ibnu Munzir dan Ibnu Mirdawai. Ciri-ciri keistimewaan langkah ini ialah mereka membuang, yakni tidak menyebut sanad-sanad kerana para mufassirin ingin memudahkan pembelajaran para penuntut ilmu. Kemudian mereka menyebut apa yang sampai kepada mereka dari riwayat, sama ada ianya sahih atau dhaif. Kemudian mereka juga menyebut perkataan-perkataan yang maksud yang pelbagai dalam tafsir ayat dari sahabat atau tabi'in. Kemudian mereka juga mengambil kisah Israiliyat dan mentafsirkan kisah ini dengan kisah-kisah Nabi terdahulu. Dapat juga kelemahan dalam tafsir ini. Yang pertama, kelemahan yang pertama ialah berlakunya pemalsuan dalam tafsir. Mereka memasukkan riwayat pada tafsir bil Ma'sur dan menisbahkan kepada sahabat yang alim dan tabi'in. Contohnya, mereka mengatakan bahawa Ibnu Abbas atau Sayyidina Ali atau Ibnu Mas'ud yang mengatakan demikian, dan hal itu adalah dusta. Sebab berlakunya pemalsuan dalam tafsir ialah munculnya taksub terhadap mazhab di kalangan muslimin. Mereka terbahagi kepada Syiah, Khawarij dan Mu'tazilah. Berlaku juga perselisihan politik antara muslimin dan daripada Umayyah dan Abbasiyah. Kesannya pemalsuan ialah bercampur riwayat maksud yang sahih daripada sahabat dan tabi'in dengan riwayat yang palsu. Cara untuk mengatasi pemalsuan ini ialah ulama tafsir bil Ma'sur telah meletakkan takhris riwayat yang maksud dan membezakan yang mana sahih dan yang mana palsu, serta menerangkan kepada manusia. Kelemahan yang kedua ialah kemasukan kisah Israiliyat dalam tafsir bil Ma'sur. Kisah Israiliyat merupakan cerita-cerita yang tidak tabik dan diambil daripada orang Yahudi atau Nasrani ataupun pulara yang kisahnya berkaitan dengan kisah-kisah Nabi terdahulu. Sebahagian sahabat meletakkan sebahagian riwayat daripada kisah Israiliyat pada perkara furu', sebagai contoh seperti menjelaskan sebahagian ayat umum Al-Quran yang berkaitan kisah-kisah terdahulu. Tetapi mereka tidak berpegang dengan apa yang dimasukkan, bahkan mereka hanya bertawakuf sahaja kepadanya. Dan berkembanglah tabi'in, kebanyakan dari sahabat merujuk kepada kisah Israiliyat, tetapi pengambilan mereka ada kadarannya dan tidak berlebihan. Tetapi datang mufassirin tafsir bil Ma'sur selepas berlebihan dalam mengambil kisah Israiliyat tanpa dhabit dan kadar, dan penelah tafsir-tafsir bil Ma'sur mereka dengan kisah Israiliyat itu dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Antara ketua Israiliyat Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabih dan Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Kelemahan yang ketiga ialah membuang, yakni tidak menyebut sanad. Dengan ada cara ini, kita tidak dapat menghukum bahawa sesuatu riwayat itu sahih atau palsu. Pada zaman sahabat tidak memerlukan sanad kerana sahabat itu adil dan thiqah. Tetapi pada zaman lebih tabi'in munculnya pemalsuan dan penipuan dalam riwayat, dan ulama
dari kalangan tabi'in memerlukan sanad untuk menghukum riwayat tersebut. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.